warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fadhil Ustaz Ramadan Ilyas, Ahli Jawatan Kuasa Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saudara Burhanuddin Osman, Ketua Dewan Pemuda PAS Hulu Langat, Jawatan Kuasa Pemuda Hulu Langat, Ketua PAS Cawangan, Jawatan Kuasa Cawangan, Jawatan Kuasa Ibadat dan Tadbir Surau, dan juga pimpinan setempat masyarakat. Tak lupa juga mendukung peringkat Jabatan Pilihan Raya Dusun Tua, dan juga ketua-ketua kampung yang telah hadir pada malam ini, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kita rafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dapat memungkinkan kita pada malam ini sama-sama beristimak mini malam ini untuk menjayakan salah satu daripada pengisian yang telah ditetapkan secara berfrekuensi oleh Dewan Pemuda PAS Hulu Langat, di mana setakat ini selesai ataupun selesai daripada muktamar pemuda baru-baru ni. Antara agenda-agenda yang kami utamakan di bawah kelolaan Saudara Burhanuddin, Ketua Pemuda, antaranya ialah isu pentarbiahan. Dan isu pentarbiahan ini salah satu isu utama yang menjadi fokus kepada Dewan Pemuda dalam usaha untuk melahirkan 150 aktivis sihat, segar, berprestasi tinggi, untuk sama-sama mempertahankan kemenangan yang telah dikurniakan oleh Allah dan dihadiahkan oleh rakyat baru-baru ini, seterusnya melangsungkan perjuangan yang penuh berliku ni. Jadi bilangan ni adalah setakat yang ditetapkan untuk penggal ini. Tak tahu lah lepas ni kita nak letak 150,000 pula. Jadi kita menetapkan setiap minggu ini mesti diadakan program berbentuk percambahan idea sebegini rupa, ataupun dipanggil apa ni, program-program pentarbiahan dalaman yang khusus untuk memberikan pendidikan ataupun maklumat-maklumat untuk mendidik ahli-ahli kita ini supaya lebih faham lagi fokus perjuangan yang akan kita lalui selepas ini, insya-Allah. Dan untuk tidak melengahkan masa, sebagai pembuka bicara, saya mempersilakan Saudara Burhanuddin Osman untuk menyampaikan kata-kata aluannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabak nikmati saudara muslim majlis, iaikan sahabat saya Ustaz Ramadan Fitri Ilyas, merupakan Esko Dewan Pemuda PAS Malaysia, Esko Dewan Pemuda PAS Kawasan, ahli-ahli daripada Dusun Tua, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertamanya saya mengucapkan syukur alhamdulillah kerana pada malam ini kita dapat berkumpul untuk kali yang ketiga pada tahun ini, pada penggal ini, untuk kita mengadakan Nikop Fikri, yang mana kita telah menetapkan bahawa kita akan mengadakan setiap bulan. Dan untuk bulan akan datang ini kita akan buat lebih agresif, khususnya bila kita buat di Kajang, orang Dusun Tua tak turun. Bila kita buat, yalah, bila kita turun di sini,
harapnya ialah geng-geng daripada Dusun Tua Utara, Dusun Tua turun lah kan. Jadi nampak gaya masih kita perlu bekerja keras lagi di Dusun Tua ini untuk memastikan anak-anak muda dia berada dalam majlis-majlis yang seperti ini. Kalau tuan-tuan biasa nampak diorang ni dalam pilihan raya, tapi lihat untuk datang ke program pengisian macam ini, bagi saya itu adalah satu tanda yang agak bahayalah untuk jemaah kita di peringkat PAS kawasan Lulangan ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau sekiranya time pilihan raya dia keluar, time program-program macam ni tak ada, time usrah gabungan tak ada, maksudnya dia orang bekerja ni kita bimbang atas semangat nak menang pilihan raya, tapi visi-misi mereka tak lebih daripada itu. Justru kita memang buat turun dan kita mendatangkan penceramah-penceramah yang bagi saya sendiri agak hebat lah. Maksudnya orang yang strategis, orang yang boleh yang dianggap penting lah dalam parti lah. Dan untuk maklumat, sahabat anda ni merupakan sahabat di Akademi Islam Universiti Malaya. Masa dia menjadi presiden, anak menjadi naik kepada beliau lah di Nelampuri. Maksudnya hubungan kami agak lama lah dan tak sangka lah bila dah keluar kerja ni di Pemuda PAS Malaysia berjumpa lagi dalam struktur organisasi Dewan Pemuda PAS Malaysia. Jadi ini ketentuan Allah SWT lah. Kalau sahabat yang dihormati sekalian, ada beberapa perkara lah yang nak disentuh. Pertamanya kita bersedialah dengan pemergian Tuan Guru Ustaz Harun Taib dua ataupun 3 hari yang lepas. Satu kehilangan besar lah kita buat Abnaul Harakah di Dusun Tua ini, di Lulangan ini, khususnya kerana kita membesar dengan ceramah-ceramah beliau, dengan pengisian-pengisian diberi oleh beliau. Kebanyakan sahabat-sahabat kita yang mengikuti pemuda lama pun mendengar kuliah-kuliah beliau untuk membina kita punya akidah perjuangan kita. Jadi bagi kita, meninggalnya Tuan Guru Ustaz Runtai ini satu kehilangan cukup besar lah kepada kita, dan kita mengharapkan pelapis-pelapis lah yang memainkan peranan untuk meneruskan legasi beliau lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, hari ini kita mendapat satu berita yang agak menggemparkan dengan peletakan jawatan ketua YB Sisili. Satu perkara yang agak berat bagi Anas sendiri, khususnya dalam tempoh Anas balik KP, tiba-tiba diberi ujian macam ni. Sebelum ni kita galak, bukanlah galak, kita rajin untuk turun ke PRK. Tiba-tiba Allah bagi ujian dekat kita sekarang ni, PRK di tempat kita. Anas sekarang ni hanya menunggu je. Kalau pusat kata jentera mesti bekerja, kita memang akan organize betul lah, koordinat betul gerak kerja pilihan raya. Tetapi sekiranya ada maksudnya keputusan yang sebaliknya, maksudnya tengoklah boykot ke apa ke kan, jadi kita akan goyang kaki lah selepas ni. Sama ada kita goyang kaki ataupun kita kena bekerja, itu adalah bukan keputusan yang kita kena buat. Kita hanya menerima arahan dari atasan. Tugas kita ialah ada arahan kita buat. Apa saja arahan kita terima di peringkat bawahan ini. Bukan level kita untuk membuat sebarang keputusan dari sudut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya sekiranya berlaku pilihan raya dan kita disuruh untuk bertugas, bagi Anas sendiri, Anas melihat ini adalah peluang untuk pemuda-pemuda kita ini masuk ke dalam kursus singkat lah, intensif lah. PRK ini adalah medan untuk kita belajar strategi-strategi pilihan raya. Kalau sahabat-sahabat anda yang biasa turun ke pilihan raya kecil sejak PRU ke-12 ke PRU 13 kan banyak pilihan raya yang kecil, itu adalah masa untuk kita menggarap ataupun kita belajar secara praktikal dari segi ilmu-ilmu pilihan raya. Kalau setakat nak belajar teori-teori tu, nak tunggu 5 tahun jumpa pilihan raya, 5 tahun jumpa pilihan raya, tak banyak yang tuan-tuan belajar. Tetapi dalam pilihan raya kecil ini, biasanya kita yang tak biasa ceramah, kena ceramah. Biasanya kita yang tak biasa main dengan PA, kita kena main dengan PA. PA sistem ni.
Kalau kita tak biasa buat wayang pacak, masa ni lah kita tarik orang sana, tarik orang sini, kena kedepankan untuk kerja-kerja pilihan raya. Dan kita akan berjumpa dengan tokoh-tokoh yang sangat hebat. Maksudnya apa? Maksudnya semua pakar-pakar pilihan raya ni akan berkampung di sini. Dia akan susun gerak kerja. Dan kita yang masih tak mahir ni, kita akan belajar banyak perkara. Macam mana dia mobilize, macam mana dia coordinate, organize kerja-kerja pilihan raya pada ketika ini. Jadi tuan-tuan, itu dua perkara yang saya nak sebutkan. Dan yang akhir sekali, sejak daripada Liqab Fikri yang ketiga, yang sebelum ini masalah, ada satu taklifan baru yang dikenakan kepada anak lah, iaitu anak dilantik sebagai Esko Pembangunan Usahawan, Jabatan Pembangunan Usahawan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dalam penggal ini, strategi kita ialah kita cuba nak tackle, kita nak menjadikan usahawan ini sebagai satu tools, medium untuk kita engage penipuan pemuda. Kalau sebelum ni strategi yang kita buat, kita ada ARC, baju hijau tu, itu untuk mamak motor. Lepas tu kita ada APC, photographers. Di sini ada jamaah fotok kan, apa show kan. Itu maknanya kita tackle orang yang minat photographers. Lepas tu kita ada cycling club, orang yang minat basikal ni, dia boleh masuk dalam club tu. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita hobi-hobi diorang ni, kita adakan satu platform dalam pemuda ni untuk diorang bersama dengan kita. Tapi tuan-tuan, anak-anak muda ni yang baik-baik macam saya, baik-baik macam Zaza Balai ni, dalam umur macam ni kita struggle cari PT. Maksudnya dari segi kebajikan kita sangat terhimpit. Tak ramai yang boleh ada hobi-hobi macam ni. Tapi sebenarnya wujudnya guru-guru ni adalah satu permulaan yang sangat baik untuk kita, dan berjaya pun untuk kita himpunkan mak rempit dan sebagainya. Tetapi di luar sana ada satu lagi isu, iaitu berkaitan dengan kebajikan rakyat, kebajikan anak-anak muda ni. Dengan keadaan rumah makin mahal, bangla pun makin ramai, kita terpaksa bersaing dengan luar, dengan buruh-buruh daripada luar ini. Maksudnya apa? Maksudnya peluang pekerjaan semakin mengecil dan semakin mencabar. Jadi kita perlu tackle anak-anak muda ini dengan isu kebajikan mereka. Jadi kita bawa usahawan ni, kita akan berturunkan di kawasan-kawasan. Jadi tugasan saya inilah macam mana kita nak design jabatan ini. Kalau macam ARC, dia dah ada dah structure dia. Esko baru datang, dia masuk saja. Dia jalankan je konsep program yang ada. Tetapi Jabatan Pembangunan Usahawan sayap baru ini, kita terpaksa design balik apa konsep program yang kita nak turunkan di peringkat kawasan. Kalau katakan kita nak offer kepada anak muda ni model bisnes yang mudah dia masuk, mudah dia keluar, kita kena fikir tu, ice blender ke apa ke, yang mana kita boleh meramaikan usahawan-usahawan kecil ni. Sebab apa? Sebab kita baru ni anak melawat ke Jakarta, berjumpa dengan Pak Mamat PKS. Dalam masa setahun dia dapat mengadakan model bisnes yang simple itu, dan dapat mengumpul sampai 900 usahawan kecil di kalangan wanita, di kalangan anak muda di sana. Maksudnya apa? Kita perlukan satu model bisnes yang tak terlalu mahal, mudah untuk pemuda ni masuk, mudah untuk dia keluar. Keluar ni maksudnya kalau dia timbul masalah, dia tak perlulah nak menanggung hutang, tak perlu nak menanggung komitmen yang sangat tinggi. Jadi itulah peranan saya di Dewan Pemuda PAS Pusat. Maksudnya sekarang ni apa yang kita buat ialah kita nak bina dia punya foundation dulu, dia punya asas dulu. Mungkin selepas daripada saya lah, mungkin kita akan tengok macam mana jabatan ini boleh berperanan dengan sangat penting dalam PRU yang ke-14 nanti. Jadi itu saja daripada saya. Ada 3 perkara yang saya sebutkan. Saya akan pemuda kali ini, penggal saya ini, bukan hanya dia tak melalui penggal ini dengan kosong, tetapi kita harapkan pembangunan kemahiran skill anak muda ini akan lebih drastik untuk penggal kita ini. Sebab apa? Sebab PRU yang ke-14 ini, medan dia ataupun cabaran dia, kita jangan anggap sebagaimana PRU 13, begitulah PRU yang ke-14. Mungkin cabaran lebih tinggi. Baru-baru ini ada analisis yang orang share dalam WhatsApp mengatakan bahawa kalau kita kenal Facebook sekarang ini, kemungkinan pada 2018 nanti
dia punya sambutan tu dia tak akan jadi macam ni. Dia tak akan sebagaimana sekarang ini. Adalah model-model dia. Contohnya apa? Contohnya Friendster. Lepas tu apa lagi? Banyaklah. Ada 2-3 model yang peringkat awal dia berlaku macam Facebook ni, tetapi akhirnya dia, sambutan tu semakin kuat. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita kena cepat untuk adapt dengan keadaan strategis masa, supaya kita berada dalam strategic advantage. Kita ada strategic advantage tu untuk kita berlawan dengan UMNO ni. Boleh sebut UMNO sini Okey tuan-tuan, itu antara perkara yang saya akan sebutkan, dan kita menyebut khusus daripada sahabat saya ini untuk ada perkara yang penting yang dia akan sebutkan. Tapi saya minta kalau boleh ada ruang untuk soal jawab supaya lebih interaktif lah untuk program pada malam ini. Jadi itu saja daripada saya. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Fadil Saudara Burhanuddin Osman, Ketua Pemuda PAS Ulangan. Saya cuba nak lengahkan sikit pertemuan malam ni, kerana saya merasakan gelombang kehadiran ni semakin kuat lagi. Akan hadir lagi kawan-kawan kita insya-Allah dalam program kita pada malam ni. Cuma bagi sahabat-sahabat yang tak biasa dengan term-term yang digunakan ataupun perkataan-perkataan yang digunakan dalam penggunaan jemaah kita ni, liqa lah, usrah lah, macam-macam tu. Biasa pertemuan-pertemuan seperti ini kita gunakan berdasarkan kepada platform ataupun nama usrah lah. Dan program malam ni pun liqa yang digabungkan dengan liqa yang biasa diadakan di peringkat JPRD. Dulu orang panggil MTD kan. MTD ni memang dulu ada pertemuan khas lebih kurang 2 kali sebulan. Masa tu saya ingat lagi masa mula-mula jadi setiausaha MTD tu, antara pengisian yang kita utamakan juga selepas kalah teruk pilihan raya 2004 dulu, buatlah pertemuan yang kerap di peringkat MTD ni. Pasal nak jalankan usrah di peringkat cawangan ni susah, jadi terpaksalah kita gabungkan, cuma tidak dapat dilaksanakan secara khususiyah ataupun fokus. Pasal usrah ni maksudnya digabungkan dalam unit yang kecil, tapi dibuka lebih besar lagi, tapi di-adjust sedikit dia punya pengisian tu, dinamakan berbagai nama, antaranya usrah haraki, kuliah gabungan dan macam-macam lah. Cuma kalau bertembung lah di Kod Fikri ke usrah haraki, saya fikir benda yang lebih kurang sama. Yang kontennya adalah untuk memasukkan unsur-unsur tarbiyah dalam seluruh ahli-ahli aktivis ataupun abnaul harakah, anak-anak jemaah yang sama-sama akan dididik. Pasal apa yang nak dididik ataupun konten-konten pendidikan ni tak dapat, tidak boleh didapati di luar-luar. Walaupun rajin pergi kuliah masjid dan sebagainya, benda ni tak dapat. Perkataan liqa al-fikri ni mudhafun ilaih, possessive noun, kata sandar menyandar antara satu sama lain. Pertemuan cambah pemikiran, ikut gitulah. Al-liqa ni tuan-tuan biasa kalau nak bye-bye orang kita ni, instead of sebut bye-bye tu, kita sebutlah ilal liqa kan. Ni jenuh nak mengajar anak. Saya anak kecil tu jenuh nak mengajar dia ilal liqa, macam berbelit je lidah. Kita nak ajar jugalah, dia nak cakap bye-bye tu ilal liqa. Macam tak glamour lah. Ilal liqa, sehingga bertemu lagi. Dan tuan-tuan tengok dalam surah Sajadah ada 2 kali disebutkan balhum biliqa'i rabbihim kafirun, ayat 10 disebutkan bahkan mereka ni mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Dan juga dalam ayat yang lain disebutkan juga fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum, ayat 14. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan kamu dengan harimu ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah. Perkataan liqa ini adalah perkataan untuk
bertemulah. Maknanya pertemuan kita malam ni adalah pertemuan cambah idea. Al-fikri ni biasa digunakan untuk perkataan fikrah. Fikrah ni idea, pemikiran. Pertemuan cambah pemikiran, gitu. Dalam ayat yang lain disebut banyak perkataan-perkataan. Marajal bahraini yaltaqiyan pun contoh juga perkataan liqa. Jadi orang yang bertalaqi pun asal pada perkataan liqa. Kerana bertalaqi ni, orang yang berguru dia mesti bertemu dengan untuk guru dia, bermusyafahah, mana ada pendidikan, bibir mana dia dengar apa yang dicakap, butir-butir perkataan yang disampaikan oleh untuk guru. Jadi mudah-mudahan teman-teman ni tidak jadi asing lah untuk kita ni. Nanti jumpa lagi perkataan yang lebih kurang sama liqa ni, multaqa ulama. Sama juga lah tu, liqa, multaqa. Jadi janganlah perkataan ni. InsyaAllah kita belajar sikit-sikit lah. Malam ni pun saya pun baru nak buka Quran ayat tu dah tahu dah lama, tapi yang kongsi lah, mungkin ada sahabat-sahabat yang ada tanya dalam grup WhatsApp, apa liqa, tak sempat nak pergi cerah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dan tak lupa juga untuk mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ashri Latif, Ketua Urusan Ulama Dewan PAS Kawasan Ulangan, dan juga Ustaz Abdul Wahid Zain Abidin, Musi Tarbiyah Ulangan, yang turut hadir memberi sokongan program pada malam ni. Oleh itu, marilah sama-sama kita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ramadan Ilyas, Ahli Jawatan Kuasa Dewan Pemuda PAS Malaysia, untuk menyampaikan kuliah dan pencerahannya kepada kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المنزل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Yang saya hormati, yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Saufi selaku pengurusi majlis, selaku timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Kawasan Hulu Langat, Al-Muhtaram yang saya hormati, yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Burhanuddin Osman, Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Kawasan Hulu Langat, dan juga baru dilantik selaku Pengarah Jabatan Pembangunan Usahawan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang saya hormati, yang saya kasihi Ashabul Fadilah, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, di peringkat kawasan, di peringkat pemuda, di peringkat muslimat, termasuk juga urusan ulama. Seterusnya hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mengizinkan pertemuan yang bermakna pada malam ini. Dan insya-Allah hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ia akan lebih bermakna sekiranya pertemuan ini nanti akan disusuli dengan pengajaran yang diterjemahkan kepada bentuk tindakan oleh saya yang menyampaikan, tuan-tuan yang sama-sama mengimarahkan majlis ini insya-Allah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Burhanuddin ni. Saya kenal daripada kampus lagi, ketika kami berada di Akademi Pengajian Islam kampus di Lampuri selama 2 tahun. Saya diberi tanggungjawab selaku presiden pelajar di sana. Beliaulah sebagai timbalan saya. Cuma saya ni malu kat dia, tuan-tuan, dia ni maintain slim daripada kampus sampai sekarang. Saya dulu, tuan-tuan, di kampus slim pada dia lagi. Slim pada dia lagi. Sekarang ni tuan-tuan nampak dia makin slim sebab saya tak slim-slim dah. Ala kulli hal, alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kerana pertemuan yang baik pada malam ini. Dan pada awal tazkirah ataupun kuliah kita pada malam ini, saya mengingatkan diri saya, seluruh hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya daripada kalangan orang-orang yang beriman, segolongan daripada mereka membenarkan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada mereka telah memenuhi janji tersebut. Adapun sebahagian daripada mereka yang lainnya masih menanti dan menunggu giliran mereka untuk memenuhi janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sama sekali tidak berpaling daripada janji mereka. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kira-kira 2 hari yang lepas, Ayahda Al-Syekh Al-Murabbi Tuan Guru Haji Harun Tayyib telah menunjukkan kepada kita tauladan yang begitu baik. Beliau insya-Allah telah menyempurnakan janjinya sebagai penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Qadha nahbah. Beliau telah memenuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa minhum may yantazir, ada pula di kalangan orang-orang yang beriman yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menunggu giliran mereka untuk memenuhi janji tersebut. Moga-moga hadirin mukminin kita tergolong di dalam golongan orang yang menunggu dan menanti saat kita menunaikan janji kita dengan Allah Jalla wa Ala. Dan moga-moga kita dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat istiqamah, seorang hamba dan pejuang agamanya yang mustaqim. Dan mudah-mudahan kita juga dijemput kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada ketika saat kematian kita disaksikan oleh para manusia, sahabat-sahabat seperjuangan kita, bahawa kita adalah di kalangan sahabat-sahabat mereka yang telah menunaikan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya nak memetik firman Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan tadabbur kita pada malam ini, sebagai renungan kita menekuni, kita mencermati ayat ini. Hadirin mukminin, ayat ini saya petik daripada suratul Fath, ayat yang terakhir daripada surah ini, iaitu ayat ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Saya minta izin untuk buat pengumuman sikit. Pemilik kereta WSE 671 Saga minta alih kenderaan.
ya, kerana halang laluan ataupun halang orang masuk rumah barangkali. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ayat yang agak panjang, ayat yang terakhir daripada surah Al-Fath. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammad adalah pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya adalah orang-orang yang sangat tegas dengan orang-orang kafir yang bongkak dengan kekufuran mereka. Tetapi pada masa yang sama mereka sangat lunak sesama orang-orang yang beriman. Kamu akan melihat mereka ini sentiasa sujud dan rukuk, mencari keredaan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada wajah mereka kamu akan dapati tanda-tanda kejernihan orang-orang yang sujud. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan mereka di dalam Taurat dan Injil, seumpama perumpamaan yang ada pada sepohon anak pokok yang mula-mula mengeluarkan tunas, yang mula-mula mengeluarkan pucuk yang muda. Kemudian daripada pucuk ini tumbuhlah dahannya dan rantingnya, dan pohon ini semakin lama semakin teguh, semakin lama semakin kuat, tinggi menggapai ke langit daripada asal pokok tersebut ataupun dahan pokok tersebut, menyebabkan orang yang menanam pokok itu berasa takjub luar biasa. Dan perkara ini benar-benar menjengkelkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang melakukan, yang beriman dan melakukan amalan saleh, dengan janji keampunan daripada Allah dan ganjaran yang agung di sisinya jua. Sadaqallahul azim, benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalamnya. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua perkara yang penting. Perkara yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memperihalkan tentang muwassifat, tentang ciri-ciri, kualiti-kualiti golongan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada bahagian yang kedua daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tamthil, ataupun apa yang disebutkan juga oleh para ulama bahasa sebagai mathalus sarih, satu perumpamaan ataupun analogi secara langsung tentang sifat orang yang beriman. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Allah mula ayat ini dengan menyebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua gelaran. Satu gelaran yang disebutkan dalam ayat ini Rasulullah. Dalam ayat-ayat lain, dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran Abduhu ataupun dengan gelaran Abdullah.
Antaranya di dalam suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila ila akhiril ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada sebahagian daripada waktu malam. Sebab itu baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pesanan baginda kepada kita, janganlah kamu memujaku sebagaimana golongan An-Nasara memuja Isa bin Maryam Al-Masih. Kerana aku hanyalah seorang hamba Allah, faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka kamu panggillah aku dengan gelaran yang Allah panggil aku di dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu hamba Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini seterusnya menyebutkan 4 sifat orang yang beriman yang bersama-sama dengan Rasulullah. Yang pertama, mereka tegas dengan orang-orang kafir yang bongkak dengan kekufuran. Mereka yang mempertahankan keizzahan Islam, wibawa Islam, hadirin mukminin, bila berhadapan dengan anasir-anasir kekufuran kepada Allah, sama ada kekufuran itu datang daripada timur, barat, sama ada daripada utara maupun selatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lain, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Apabila ada manusia, sekumpulan daripada mereka berpaling daripada agama Allah, Allah akan hantar satu golongan, Allah akan bangkitkan satu golongan. Mereka, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan golongan ini sangat lunak dan santun sesama mereka, tegas apabila berhadapan dengan golongan kufar. Dan di dalam ayat ini Allah mengulangi sifat yang sama, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, sangat santun sesama mereka yang beriman. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang masyhur fi Zilalil Quran, moga-moga Allah memurniakan kepadanya as-syahid, beliau menyebutkan bahawa antara beza di antara seorang mukmin dan munafik, macam mana kita nak kenal munafik dengan mukmin. Seorang mukmin sifatnya asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Adapun orang munafik, kata Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, asyidda'u bainahum ruhama'u 'alal kuffar. Syekh Qutb kata beza di antara seorang mukmin dengan munafik, seorang mukmin tegas dengan orang kafir yang bongkak sombong dengan kekufuran, menundukkan diri, merendahkan diri, lunak, santun, sama-sama orang-orang yang beriman. Kata Syekh Qutb, perangai puak munafik terbalik daripada sifat orang yang beriman. Lunak, boleh kompromi dengan golongan kufar, dengan kekufuran mereka, tetapi mereka sangat keras, ketat sesama orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, kamu melihat mereka sentiasa rukuk dan sujud sebagai lambang, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, usaha mereka untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak-banyak ibadah, Allah muliakan mereka dengan sebut sujud dan rukuk. Kerana inilah dua keadaan intim, yang paling intim, yang paling dekat seorang hamba dengan penciptanya. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, wasjud waqtarib, sujudlah kamu, dekatlah kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan sifat orang yang beriman, pada wajah mereka ada bekas air muka mereka. Hadirin mukminin menunjukkan ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang sujud. Hadirin mukminin, seterusnya dalam bahagian yang kedua daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, ataupun Allah menyebutkan kepada kita
suatu tamthil ataupun mathal sarih, satu perumpamaan langsung di antara seorang mukmin yang bersama dengan Nabi SAW dengan sepohon pokok, bagaimana proses pokok ini membesar. Dan hadirin mukminin, subhanallah, barangkali ini satu benda yang kita boleh buat kajian daripada sudut i'jazul Quran, mu'jizat Al-Quran, the miracle of Al-Quranul Karim. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak buat perbandingan, orang-orang mukmin ini seringkali yang dijadikan sebagai subjek bandingannya adalah pokok. Kalau kita tengok dalam ayat lain di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, kalau tak silap saya, Allah sebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Allah buat perumpamaan orang mukmin ini sama macam pokok. Apa sifat pokok? Akarnya mencengkam ke tanah, pucuknya menggapai ke langit, tinggi melangit, keluar buah tak ada musim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pokok ini mengeluarkan buah tanpa musim dengan keizinan daripada Tuhan. Ini Allah buat perumpamaan dalam satu bab dalam Al-Quranul Karim. Dalam konteks seorang yang beriman, Allah buat lagi perumpamaan dengan pokok. Kazara'in akhraja syata'ah. Mula pokok ini tumbuh hanya dengan mengeluarkan pucuk yang kecil. Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti dalam kitab tafsirnya Adwa Al-Bayan, beliau menyebutkan bagaimana Allah menyebutkan perumpamaan ini sebagaimana bermulanya umat Islam dalam keadaan yang lemah. Umat Islam berada dalam keadaan yang kerdil, sehinggalah mereka membina kekuatan hatta di dalam perang Badar. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang peristiwa Allah memenangkan Rasulullah dan tentera Islam, Allah menyebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah memenangkan kamu dalam hari Badar. Ketika peristiwa Badar, kamu ingat pada ketika itu kamu dalam keadaan serba lemah. Kazara'in akhraja syat'ah, bermula daripada sepohon pokok yang mula-mula nak hidup, tumbuh tunas. Fa'azarah, tunas itu jadi matang, bentuk dahan, daripada dahan tumbuh ranting. Fastaghlaza, makin kuat dahan dan ranting yang dikeluarkan daripada tunas pokok tersebut. Fastawa ala suqihi, makin tegak pohon tersebut berdiri atas pohon asas. Yu'jibu zurra, si penanam tadi terkejut, tak sangka sehebat ini pokok yang ditanam. Liyaghiza bihimul kuffar, jengkil, dengki, benci pokok munafiqin, pokok kafirin kepada umat Islam yang hebat, hari demi hari bertambah kehebatannya, seumpama pokok yang semakin lama semakin teguh, semakin lama semakin kuat. Hadirin mukminin, kalau kita membaca apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tamthilkan di dalam Al-Quranul Karim daripada perkembangan sepohon pokok, para ulama tarbiyah bincang bab ini. Dia kata inilah marhalah di dalam tarbiyah ataupun di dalam pembinaan kader-kader gerakan Islam. Hadirin mukminin, antara ciri-ciri perkaderan ataupun tarbiyah, percetakan kader-kader gerakan Islam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala Al-Syahid. Beliau menyebutkan bahawa antara ciri-ciri tarbiyah al-ikhwan adalah ciri, iaitulah tarbiyah dengan berperingkat-peringkat. Bermula dengan marhalah ta'rif, marhalah faham Islam, marhalah berjinak-jinak mengetahui asas-asas Islam, takwid terus dimantapkan pembentukannya, sehinggalah marhalah tanfiz. Inilah yang dirujuk di dalam Al-Quranul Karim, dan inilah barangkali inspirasinya. Kazara'in akhraja syata'ah, bermula dengan pokok yang keluar tunas. Tunas ni tuan-tuan, kita jaga dia,
kita fahamkan dia dengan Islam, fa'azarah, semangat dan iltizam dia untuk berjuang dan berdakwah di jalan Allah makin kuat. Fastaghlazah, maka arus ini dah tak boleh lagi dibendung. Fastawa ala suqihi, mereka daki dan mereka nobatkan ketinggian Islam. Subhanallah. Bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang beriman, yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibina satu fasa ke satu fasa ke satu fasa sehinggalah sampai ke tahap kegemilangan. Bermula daripada tunas. Fa'azarahu, kemudian tunas ini makin matang, makin teguh, bina daan, bina ranting, masuk marhalah takwid. Fastaghlaza, masuk marhalah tanfiz. Fastawa ala suqihi, masuk marhalah tamkin. Yang mana hadirin mukminin, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini, hadirin mukminin, nak bina seorang pejuang, nak bina seorang da'i bukan proses yang boleh dicapai dalam satu lipat fikri. Kita datang satu lipat fikri, tuan-tuan, ini semua da'i teruji, masya-Allah. Hadirin mukminin, tak semudah itu. Tidak sesingkat itu proses untuk bina manusia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam Hasan Al-Banna rahmatullah alaih, Al-Syahid, beliau ditanya satu ketika, dia kata, wahai Syekh, kamu orang hebat, sebab apa kamu kurang tulis buku? Ada orang tanya pada Imam Hasan Al-Banna rahmatullah alaih, sebab apa dia kurang tulis buku? Kata Al-Imam Hasan Al-Banna, untuk mencetak seorang manusia da'i lebih susah daripada nak cetak sebiji buku ataupun sebuah buku. Nak tulis buku, hadirin mukminin, tak susah. Kita duduk dalam sebuah tempat sunyi, ada buku, ada kitab, ada maraji', buku-buku rujukan, kita boleh tulis. Tapi nak cetak manusia, hadirin mukminin, tak senang. Nak buat program pun fikir nak buat tempat mana. Kalau buat kajang, orang dusun tua tak turun. Buat dusun tua, orang kajang tak turun. Tak senang tuan-tuan nak bina kader ni. Ya? Pening kepala ketua pemuda, tak tahu nak guna formula mana. Sebab buat kajang, dusun tua tak turun. Buat dusun tua, kajang tak turun. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ni saya bagi contoh je. Yang hadir ni semua Masya Allah. Yang tak hadir pun nak hadir, tapi ada masyaqqah, tak boleh nak datang. Ya, tapi tuan-tuan, nak cetak manusia ni bukan kerja senang. Tulis buku jauh lebih senang, kata Imam Hasan Al-Banna rahmatullah alaih. Ya, jauh lebih mudah daripada nak cetak seorang da'i, nak cetak seorang kadir. Subhanallah. Hadirin mukminin, Allah tutup ayat ini dengan Allah ulang balik janjinya. Sesungguhnya bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan melakukan amalan salih, Allah janjikan keampunan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan ganjaran yang agung. Dan sudah tentulah ganjaran yang paling agung adalah syurga yang kekal abadi. Tuan-tuan, itulah yang menjelaskan harapnya. Orang fikir, orang tak faham tuan-tuan. Kita kerja 10 jam, 9 jam siang hari tuan-tuan, ada anak pinak, ada suami isteri macam orang lain, penat macam orang lain. Orang duk pelik macam mana orang PAS, macam mana para duat ini malamnya dalam keadaan penat ni boleh gagah diri lagi datang program macam ni. Kalau datang program ni dapat seorang satu t-shirt, seorang satu, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, sweater ke sedap sikit. Ni tak duduk sila pula tuan-tuan. Hadirin mukminin, barangkali inilah ayat yang kita nak baca. Sebab pada kita, hadirin mukminin, kita nak ulang balik slogan, kita nak ulang balik nasyid nida para sahabat, Allahumma la 'isha illa 'ishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan abadi yang kami dambakan ya Allah, melainkan kehidupan akhirat. Sahabat-sahabat ni, hadirin mukminin, nampak akhirat segala-galanya, melebihi segala-galanya. Allahu Akbar. Hadirin mukminin, saya muhasabah diri saya muhasabah diri tuan-tuan. Kita muhasabah sama-sama tuan-tuan. Kadang-kadang dalam kita membina kehidupan dalam zaman yang serba-serbi orang cakap bab benda.
Kerana memang hakikatnya walaupun kita kata harta ni bukan segala-galanya dalam hidup, tapi segala-galanya dalam hidup perlu pada harta. Jadi kalau kita nak cakap kosong pun tak boleh, sebab itu realiti. Hadirin mukminin, antara benda yang boleh mengikat kita, antara perkara yang boleh jadi semak dan imbang, kita boleh muhasabah diri kita, check and balance diri kita, adalah ingat apakah kita dalam track yang baik, dalam track yang benar untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa tuan-tuan kita penat nak cari rumah besar di dunia, sedangkan hadirin mukminin, rumah yang Allah sedia dalam syurga Allah bagi ke orang lain, Allah umpankan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bijak yang bagaimana, pandai yang bagaimana kalau orang yang fikir cara macam ni. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya dalam poin yang kedua pada hari ini, saya nak mengupas secara ringkas berkaitan dengan bagaimana kita nak mengurus perbezaan dalam gerak kerja kita dalam sebuah jamaah Islam. Bagaimana kita nak mengurus dan bagaimana kita nak menangani kepelbagaian ataupun ikhtilaf, perbezaan pandangan yang ada di kalangan ahli-ahli gerakan, supaya kepelbagaian itu sebenarnya memberikan kekuatan pada kita, bukan meruntuhkan kekuatan yang telah kita bina. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan antara sunnatullah di atas muka bumi ini adalah manusia ni tak dicipta dengan sejenis. Manusia ini tidak seragam, tuan-tuan. Allah menyebutkan antaranya di dalam surah Hud ayat 118, 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Sadaqallahul azim. Allah menyebutkan bahawa sekiranya Allah kehendaki, Allah mampu untuk jadikan manusia ni ummatan wahidah, umat yang satu, seragam, pandangan semua sama, seleranya semua sama, tak payah bergaduh. Kita tak perlu ada mahkamah. Kita ada mahkamah ni tuan-tuan sebab ada dua puak yang tak boleh nak kongsi pandangan. Sebab tu kita kena ada mahkamah. Mahkamah syariah baik, mahkamah sivil baik. Ini semua kes manusia tak sama pandangan. Dalam bab rumah tangga tak sama suami isteri, tuan-tuan, dalam bab tak sama suami isteri ni, saya dapat tahu satu kes melawak juga tuan-tuan, tapi kes benar. Ada pasangan suami isteri tuan-tuan berkahwin 30 tahun dah bercerai. Sebab bercerai, bila isteri dia cerita depan hakim, dia kata suami dia pemalas. Qadi tanya ataupun hakim tanya, apa contoh suami dia malas? Dia kata, hakim, saya ni setiap kali nak pakai ubat gigi, saya akan tekan daripada bawah tu biar naik sampai atas. Dia kata, suami saya setiap kali nak pakai ubat gigi, dia kira tekan pada atas. Tuan-tuan, berkahwin 30 tahun bercerai. Kes apa? Ubat gigi siapa tolak pada bawah, siapa pakai daripada atas. Ya, sahabat-sahabat kita ramai di kalangan lawyer syar'i cerita, ini kes benar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh sama. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan manusia ni ummatan wahidah, umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka kekal dalam keadaan berkhilaf. Mereka kekal dalam keadaan berbeza pandangan. Ada yang mukmin, ada yang kufur. Dalam konteks ayat ini Allah nak sebut, ada yang memilih iman, ada yang memilih untuk kufur, ada yang memilih untuk tauhid kepada Allah, ada yang memilih untuk menyembah taghut. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah bagi rahmat kepada mereka. Allah tunjukkan kepada mereka sabilar rasyad, Allah tunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Nak ceritanya hadirin mukminin, beza pandangan ni satu benda yang lumrah. Mustahil kalau ketua pemuda, Dewan Pemuda PAS Hulu Langat ni, dia buat satu ketetapan tuan-tuan,
kita kalau boleh dalam KPI tarbiyah kita, kalau boleh dalam mesyuarat tu, jangan ada yang beza pandangan. Tuan-tuan, ni bid'ah. Tak akan berlaku, mustahil. Tak akan berlaku. Ya, kata pengurusi lajnah tarbiyah, pengurusi lajnah tarbiyah pun kena malam ni. Saya pelawak je tuan-tuan. Kita kata kita nak tarbiyah, dan salah satu daripada KPI tarbiyah kita berjaya, ahli kita ni jangan beza pandangan. Hadirin mukminin, itu adalah perkara yang mustahil. Kalau Allah nak buat, Allah nak takdirkan perkara itu mampu, tetapi Allah takdirkan kita berbeza pandangan. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut ikhtilaf, ikhtilaf tidak semestinya membawa kepada iftiraq. Ikhtilaf maksudnya kita beza pandangan. Beza pandangan tak mesti bawa kepada iftiraq, iaitu pecah belah sama sendiri. Tidak. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah, saya nak sebut dua perkara pada malam ini. Pertama, apa sebab-sebab berlakunya khilaf di kalangan ahli gerakan Islam? Apa sebab kita berbeza pandangan? Sebab apa? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, secara ringkas. Dan yang kedua, bagaimana kita nak mengurus, bagaimana kita nak menangani perbezaan ataupun silang pandangan yang wujud di kalangan ahli gerakan Islam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dan kalau kita baca buku-buku ataupun kitab-kitab, risalah-risalah, makalah-makalah, artikel-artikel yang ditulis oleh guru-guru kita, murabbi-murabbi kita, ada pelbagai faktor yang saya simpulkan kepada 3 faktor utama. Mengapa kita ada ikhtilaf? Mengapa ada perbezaan di kalangan kita daripada sudut ada macam-macam pandangan? Kita tahu itu adalah sunnatullah, tapi pada masa yang sama kita juga nak muhasabah apa faktor-faktor lain yang menyebabkan kadang-kadang khilaf itu sehingga ke tahap kita terpaksa buat keputusan yang berat. Sebab yang pertama, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, saya letakkan adalah faktor ilmiah. Sebab-sebab yang ilmiah, sebab-sebab yang sememangnya masing-masing ada hujah. Sebagaimana inilah faktor yang menyebabkan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, hari ini sebagai contoh dalam mazhab fiqh, kita ada 4 mazhab yang masyhur. Bahkan kita ada berpuluh-puluh mazhab yang kita sebut hari ini sebagai al-mazahib al-mundathirah, mazhab-mazhab yang berselierakan. Cuma yang masyhur sampai hari ini pada kita 4, barangkali 5. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dan hari ini tuan-tuan, yang juga ada pengikut yang dikira agak besar adalah mazhab Zaidiyah ataupun mazhab Zahiriyah. Minta maaf, mazhab Zahiriyah. Ibn Hazm al-Zahiri antara tokoh besar dalam mazhab ini. Hadirin mukminin, ada di kalangan kita yang barangkali tidak menyusuri ataupun tidak meneliti mengapa berlakunya perbezaan mazhab-mazhab fiqh ini, mengatakan bahawa kita tidak perlu berpegang kepada mazhab, sebaliknya kita terus kepada Quran dan Sunnah. Tuan-tuan sekali, dengar ucapan ini adalah ucapan yang baik, ucapan yang murni kita dengar. Kita tak perlu terikat dengan satu mazhab, sebaliknya kita terus pada Quran dan Sunnah. Tetapi barangkali kita tak boleh jawab kalau kita nak tanya, kalau tidak kepada Quran dan Sunnah, apa lagi yang dirujuk oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad Idris bin Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan lain-lain? Kalau mereka tak pegang Quran dengan Sunnah, tuan-tuan, mereka ambil hukum daripada mana? Kita sebut hari ini tak perlu lagi rujuk kepada mazhab-mazhab fiqh, kita terus rujuk pada Quran. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, kalau tak rujuk pada Quran Sunnah, mereka ambil daripada mana? Tetapi hadirin mukminin, walaupun mereka rujuk pada Quran, tetapi kerana ada faktor-faktor ilmiah menyebabkan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, perbezaan itu tidak boleh dielakkan. Kita ambil contoh hadirin mukminin dalam bab wuduk, perkara yang membatalkan wuduk. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut aula mastumun nisa. Terjemah bahasa Melayu, kamu sentuh wanita. Dalam kes ini mazhab Asy-Syafi'i yang paling ketat. Dan sememangnya Al-Imam Asy-Syafi'i ini dia terkenal dengan metodologi dia ataupun kaedah dia, hati-hati dalam bab ibadat, ada ihtiyat, hati-hati.
Imam Syafi'i kata bersentuh lelaki dan wanita yang bukan mahram batal wudu, termasuk sentuh suami isteri. Hadirin mukminin, ada pun pandangan mazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan aula mastumun nisa di sini adalah sentuh wanita yang bukan mahram, ajnabi, yang bukan ada sabit keturunan dengan kita ataupun mahram kita, dengan syahwah semata baru batal wudu. Tuan-tuan, kita nak datang kuliah ni daripada Kajang lalu highway tadi, ada touch and go tapi tak reload. Jadi tak reload tu tuan-tuan, kad tu tak ada nilai lah. Ya, ada kad tapi tak reload tu tak ada nilai. Jadi ada smart tag mahal-mahal pun, kad yang boleh reload RM10 tak reload, jadi RM100 beli smart tag punya holder tu pun tak ada nilai apa-apa. Jadi terpaksa ambil manual. Ambil manual ni tuan-tuan, kita dah dalam keadaan wudu dah. Ya, kita bayar katakanlah RM1 10 sen. Nak bayar tuan-tuan, kita pun memang datang ke kuliah mana pakai sarung tangan. Ya, yang jaga kaunter tol tu pun tak pakai sarung tangan dia hari tu. Bayar duit RM1 10 sen tuan-tuan, terkena sikit tangan dia. Kita ni tuan-tuan, terkena tu mata pun tak balik. Sebab duk semangat nak datang kuliah Araki ataupun lipat fikri. Ustaz Syahul kata kalau tak datang lipat fikri, cerai. Ini PU Syahul. Itu pun salah seorang daripada guru saya, Masya Allah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kalau biduni syahwah, dalam keadaan tu kita bayar tu kita terus pergi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, mengikut mazhab Hambali dan mazhab Maliki, ia tidak membatalkan wudu. Adapun yang lebih ringan ataupun yang paling ringan dalam masalah ini adalah antara qaulnya dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa aula masbimun nisa ini maksudnya bersetubuh dengan wanita. Dalam keadaan setubuh baru batal wudu. Hadirin mukminin, khilaf ini masing-masing ada hujah. Dan inilah para ulama usul fiqh kata ini antara khilaf yang disebut sebagai khilaf mu'tabar. Khilaf ada 2-3 pandangan, masing-masing tu kuat, ada otoriti pada hujah yang dipegang masing-masing. Kita dalam gerakan juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita ada hujah ilmiah. Bincang bab tahalluf as-siyasi, memang kita ada 2 wijhatun nazar sekurang-kurangnya. Kita ada 2 sudut pandang. Ada yang nampak tahalluf as-siyasi daripada satu sudut, ada yang nampak tahalluf siyasi daripada sudut yang lain. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kedua-dua pandangan ni ada hujah. Tapi nak ceritanya kata kita boleh berbeza pandangan kerana faktor-faktor ilmiah. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, hadirin mukminin, sebab apa berlaku perbezaan ini adalah kerana faktor komunikasi. Sebenarnya benda yang kita cakap ni, benda yang saya cakap, benda yang Ustaz Burhan cakap, benda yang sama. Tapi kerana ada jurang dalam komunikasi, kami tak menggunakan kaedah komunikasi yang berkesan, kami bergocok. Ya. Sebab apa hadirin mukminin? Sebab ada jurang komunikasi. Hujahnya tak jauh berbeza. Hujahnya boleh ditaufikkan, hujahnya boleh diharmonikan. Tetapi kerana saya dengan Ustaz Burhan duk kerja lawan hujah dengan WhatsApp, tak berjumpa. WhatsApp ni tuan-tuan, yang dia hantar kat saya, dia mood dia lagu lain, saya baca mood lagu lain. Dia duk ingat bahasa melawak, saya terima naik tekanan darah tinggi. Sanggup Burhan kata kat aku lagu ni, yang kawan ni niat melawak. Hadirin mukminin, percayalah, banyak perbezaan pandangan kita adalah kerana jurang komunikasi. Bukan kerana asal pemikiran itu berbeza. Bukan kerana perbezaan yang ada itu langsung tidak ada titik temu yang boleh kita sepakati. Tidak. Isunya ada communication breakdown, kata orang dusun tua. Ada kelemahan komunikasi, ada terputus hubungan komunikasi di antara dua pihak yang sedang berinteraksi. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam buku-buku yang ditulis, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kegagalan ramai di kalangan pemimpin
mereka tulis dalam konteks untuk mengemudi syarikat-syarikat korporat, syarikat-syarikat gergasi dunia adalah kerana kegagalan pemimpin itu untuk berkomunikasi, kegagalan kumpulan pengurusan tertinggi syarikat tersebut untuk berkomunikasi. Kita tak ada masalah daripada sudut ilmiah, tidak ada perbezaan daripada sudut hujah yang tidak boleh disatukan. Masalah kita tak communicate. Dan sekarang ni tuan-tuan, bahananya besar. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa dengan ada Telegram, dengan ada Facebook, kita dah tak perlu lagi berliqa, kita sudah tidak perlu lagi bermesyuarat, ini pandangan yang salah. Tuan-tuan, Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter tak boleh ganti tempat mesyuarat. Tuan-tuan tanyalah pada mana-mana pakar komunikasi, boleh ataupun tidak kita nak anggap Facebook dan sebagainya ganti kepada mesyuarat ataupun ganti kepada liqa, ganti kepada multaqa tadi sebagaimana yang sahabat kita sebutkan tadi. Tak boleh ganti, itu bukan galang ganti ni. Kena ada mesyuarat. Nampak ada perbezaan dalam WhatsApp tuan-tuan, jangan terus tibai kawan tu, panggil mesyuarat, panggil liqa, selesaikan. Jangan biar benda yang kecil ni akhirnya jadi barah dan akhirnya melumpuhkan kekuatan kita. Kita sebut dalam rukun bai'ah adanya elemen ataupun antara rukun yang wajib kita hayati adalah ukhuwah. Dan antara cara yang paling ringan ataupun paling rendah dalam kita berukhuwah adalah kita sangka baik dengan sahabat-sahabat. Tuan-tuan, mengapa sampai kepada amali, mengapa sampai kepada medan praktikal, kita tinggal semua silibus yang kita lumati dalam usrah kita, di mana sangka baik dengan sahabat-sahabat, di mana salamatus sadri kita bersangka baik, lapang dada dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang kita nampak sama susah berjuang, tiba-tiba hanya kerana perselisihan yang kecil, perselisihan yang boleh diselesaikan, kita sanggup untuk bertempur sesama kita. Allahu Akbar, sesungguhnya yang menang dalam pertempuran ini adalah syaitan yang direjam. Dan sebab yang ketiga, mengapa ada ikhtilaf di kalangan kita, perbezaan pandangan di kalangan kita adalah masalah personality, masalah karakter masing-masing, masalah peribadi masing-masing. Ini bukan masalah komunikasi. Komunikasinya ada, diwujudkan ruang untuk berkomunikasi. Tapi memang salah seorang daripada yang berbeza itu, jenis dia jenis ego. Jenis dia jenis keras kepala. Dia seorang betul, orang lain tak kira siapa, semua tak betul belaka. Tuan-tuan, ada perangai macam ni pun tuan-tuan. Ilmiah tu tak tara mana sangat, medium komunikasi kita ada tuan-tuan, tapi masalah dengan perangai manusia ni hadirin mukminin, ego, sombong dengan pandangan sendiri. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, tidak lapang dada dengan pandangan kedua, second opinion. Ini yang menyebabkan kita berbeza pandangan, dan perbezaan itu kadang-kadang sukar kita nak selesai. Sebab apa tuan-tuan? Bukan kerana hujah ilmiah sangat, bukan kerana isu komunikasi sangat, tetapi isunya adalah isu masalah karakter, masalah peribadi, masalah personality. Memang ada di kalangan kita ni tuan-tuan. Jangan kata dalam jamaah lah, dalam masyarakat kita, dalam bab kita berjiran, kita duduk kat kedai kopi minum dengan kawan-kawan lepas solat subuh, nampak seorang hamba Allah main ni, semua orang tarik muka. Sebab tahu dah, mamat ni kalau cerita apa dia seorang je betul. Tuan-tuan, dia memang ada perangai macam ni. Kalau profesor mana pun duduk depan dia, profesor ni dalam bab dia dengan anak murid dia semua dia betul, tapi bila berdepan dengan hamba Allah ni, profesor ni pun tak betul. Dia ada perangai itu tuan-tuan, spesifiknya ada. Ini masalah karakter ni, masalah peribadi, masalah syakhsiyah, yang menyebabkan hadirin mukminin sebenarnya perbezaan itu tidak besar. Perbezaan itu tidak rumit untuk diselesaikan, tapi kerana dengan perangai itu, ya, kita kata perangai itu kadang-kadang dia kata, Ustaz, sabarlah Ustaz, Ustaz baru kenal dia 2 hari, kami kenal dia 20 tahun Ustaz. 3 orang profesor dah kalau hak kedai makan ni kata. Ya? Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah, saya simpulkan bahawa
Ini 3 punca besar mengapa berlaku perbezaan ataupun khilaf di kalangan, iaitu perbezaan kerana faktor ilmiah, perbezaan kerana jurang komunikasi, dan perbezaan kerana isu-isu peribadi, karakter ataupun personality. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, penyelesaian ini pula kita nak lihat daripada 2 aspek. Pertama, soal kualiti individu, dan yang kedua tentang soal proses. Bagaimana sistem kerja kita yang perlu kita wujudkan supaya kita boleh selesaikan masalah itu. Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hadirin mukminin, apabila beliau bincang dalam kitab beliau Fiqhul Ikhtilaf, penekanan beliau bagaimana kita nak menguruskan perbezaan, beliau kata yang paling penting kita mesti ada ilmu. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kalau kita tanya soalan ni pada kita, sebab apa pada zaman A'immah, pada zaman imam-imam dahulu, murninya kita lihat mereka, walaupun mereka ada pandangan dan ijtihad yang berbeza di antara satu sama lain. Tuan-tuan, kalau kita tengok tali temali tok guru kita, para imam ni tuan-tuan, mereka mengaji, mereka dapat istifadah, mereka dapat manfaat daripada satu sama lain. Imam Asy-Syafi'i adalah murid kepada Imam Malik Ibn Anas. Imam Syafi'i tak sempat jumpa dengan Imam Abu Hanifah, tapi dia berguru dengan salah seorang anak murid kanan Imam Abu Hanifah, iaitu Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani. Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah murid kepada Al-Imam Al-Ghazali, kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, sama imam ni sangat murni, sangat harmoni. Mari zaman kita tuan-tuan, jangan hang buat silap sikit. Kawan ni tuduh orang ni buat bid'ah, kawan ni tuduh kawan ni Wahabi. Sama dia tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita perlu pada bimbingan. Bukan saya kata saya setuju pada orang yang membid'ahkan orang, dan saya tak kata saya setuju dengan pokok Wahabi ni, tidak. Tetapi hadirin mukminin, jangan kita lemparkan satu tuduhan sebelum kita pasti orang itu sabit ataupun tidak dengan tuduhan kita. Zaman imam hadirin mukminin murni. Sebab apa hadirin mukminin? Mereka adalah generasi yang berilmu, generasi yang punya thaqafah. Orang yang ada ilmu ni hadirin mukminin tak senang nak jatuh hukum atas orang. Sebab dia tahu sifat dia sebagai ahli sunnah wal jamaah, insaf wal mu'tadil, sederhana, hati-hati dan sentiasa adil. Hadirin mukminin, tak ada jalan lain melainkan kalau kita nak selesai perbezaan kita, kita kena semarak program-program ilmu, program-program tarbiyah ilmiah di kalangan ahli-ahli kita. Biar faham letak dulu isu tu betul-betul. Ini kadang-kadang hadirin mukminin yang dirahmati Allah, mengaji dengan seorang dua guru terus nak bid'ahkan orang lain. Ataupun hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita yang tak tahu punca apa-apa, tengok orang pelik sikit, ni Wahabi. Kita tanya Wahabi itu apa? Dia kata Wahabi itu memang ada. Tak jawab apa tuan-tuan. Wahabi itu apa? Memang Wahabi ni bahaya. Kita duk tanya Wahabi apa, dia kata Wahabi ada. Tanya sekali lagi, dia kata bahaya. Apa benda Wahabi dia tak jelas juga. Hadirin mukminin, kena faham letak duduk, kena tahu mahiyah dia, kena tahu apa benda dia. Dan benda ni kita tak boleh ubati melainkan dengan ilmu. Didik ahli kita cerita pada ilmu. Didik ahli kita kalau tak pasti, rujuk pada guru yang mursyid. Didik ahli kita bagaimana cara dalam kita nak menuntut ilmu. Al-ilmu nurun fanzur amman ta'khudhu, kata asar para salaf. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu dinun, al-ilmu itu adalah agama. Lihatlah daripada siapa kamu ambil ilmu kamu. Tuan-tuan, mengaji ni pun ada kaedah dalam kita nak mengaji. Dalam nak berguru pun ada kaedah dalam kita nak berguru. Sebab itu hadirin mukminin, kita perlu pada program-program macam ni. Program di sini hadirin mukminin, kita lapang dada, kita belajar dengan faham yang sahih. Kita nak buat tindakan atas faham yang sahih, insya-Allah. Yang kedua hadirin mukminin, kena perkuat tazkiyatun nafs.
penyucian jiwa kita. Bersih diri, hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Bagaimana nak didik diri kita supaya terima pandangan orang? Bagaimana nak didik diri kita jangan takjub dengan pandangan sendiri? Belajarlah daripada salafus salih. Bagaimana mereka, hadirin mukminin, kalau pandangan mereka tak diterima, mereka bersyukur. Yang terima pandangan itu pula tuan-tuan istighfar, sedih. Bagaimana dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar bincang dalam masalah nak buat macam mana dengan tawanan perang. Pandangan Rasulullah, pandangan Abu Bakar diterima, pandangan Umar ditolak. Akhirnya turun wahyu benarkan pandangan Umar. Tapi Umar pula sedih. Bagaimana, hadirin mukminin, kita didik diri kita baca begini, hadirin mukminin. Ya, barangkali dalam kes pilihan raya ni kita ada pandangan kita sendiri. Ya. Dan tuan-tuan, memang kalau kita fikir sendiri-sendiri, siapa tak argue dengan kita, memang sedap. Antara benda yang paling seronok, kita mengelamun, kita kata kita betul. Yang tu yang paling sedap sekali. Ya. Tapi hakikatnya, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita bermuamalah. Ada orang yang berbeza pandangan. Bagaimana kita nak tengok pandangan itu secara yang positif? Walaupun kita ketua, walaupun kita rais, kita adalah pemimpin, tak salah, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, pemimpin mendengar pandangan daripada orang bawahan. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah dengar teguran daripada seorang wanita sekalipun. Umar ni siapa, tuan-tuan? Umar ni syaitan pun tak berani nak berdepan dengan Umar, tak berani nak bertentang dengan Umar radhiyallahu anhu al-Faruq. Wanita ni boleh terbetulkan Umar yang sedang berkhutbah bagi singa di atas mimbar. Dan Umar kata apa? Umar bersyukur kepada Allah. Ada sahabat yang berani kata, Umar, aku akan betulkan kamu dengan mata pedang aku. Umar kata apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala bainal muslimin man yuqawwimu i'wijaj Umar bihaddi sayfi. Aku bersyukur kepada Allah kerana menjadikan di kalangan orang-orang yang beriman yang mampu memperbetulkan kekhilafan Umar dengan ujung mata pedang. Tuan-tuan, Umar ni sahabat Nabi yang Nabi sebut tergolong dalam Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin, diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbuka, terima pandangan, tazkiyatun nafs. Dan kemudian yang ketiga ni, hadirin mukminin, usaha lazimi diri kita dengan akhlak Islam. Ilmu tazkiyatun nafs. Selepas kita bersihkan diri kita dengan sifat-sifat yang tak baik, hadirin mukminin, kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik termasuk tak mudah buruk sangka dengan orang, tak mudah prejudis dengan orang, tak mudah bersentimen dengan orang. Lagi kita tak tahu letak duduk satu isu, jangan pandai-pandai panjang lidah kita kata yang tak sepatutnya pada sahabat ikhwah yang sama-sama berjuang dengan kita. Apatah lagi orang yang kita kata tu, hadirin mukminin, mereka teruji, sedangkan kita belum lagi teruji sebagaimana mereka. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, seterusnya kita bincang berkaitan dengan proses. Kita bincang berkaitan dengan kaedah bagaimana kita nak menguruskan perbezaan. Pertama, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kita nak tingkatkan kecekapan dan keberkesanan kita dalam berkomunikasi. Ada masalah, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, jangan dibiar lama. Buat satu pertemuan, buat satu perjumpaan, biar ada unsur-unsur yang mahabbah. Kita selesaikan masalah. Kalau ada perbezaan, lontarkan perbezaan tersebut. Faham kat mana kita berbeza, kita communicate. Dan kemudian yang kedua, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, kita mesti kenal pasti daripada sudut bagaimana saluran daripada atas ke bawah, bawah ke atas, yang kita sebut sebagai top down communication, bottom up communication. Kita kenal pasti kat mana ruang untuk ahli, di mana saluran untuk ahli bercakap, ahli nak salurkan pandangan. Bagaimana pula pimpinan bagi penjelasan. Pimpinan tak boleh marah kalau ahli menyoal
kalau pemimpin itu gagal untuk menerangkan dengan baik. Tapi pada masa yang sama, ahli kena faham, bukan semua benda pimpinan boleh cerita. Sebab ada benda yang pimpinan tak boleh cerita kepada ahli. Cuma masalahnya kalau sampai semua benda tak boleh cerita, ada problem ialah kat situ. Kenapa kami nak terang? Ni tak boleh cerita, ni rahsia jemaah. Tanya itu rahsia, tanya ini rahsia, 10 soalan semua rahsia, tuan-tuan ada something wrong lah tu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang paling penting sekali, bagaimana kita nak mengikat diri kita dengan disiplin jemaah. Bila kita dah buat keputusan, hadirin mukminin, kita nak balah ataupun kita nak berdebat, debat sungguh-sungguh dalam mesyuarat. Selesai mesyuarat buat satu keputusan yang bulat, semua sekali akor dan dokong keputusan. Ini bila kita buat mesyuarat, pakat-pakat tak nak bercakap. Habis mesyuarat, tuan-tuan terus WhatsApp pengurusi, ana tak setuju, ini semua tak syar'i. Dalam mesyuarat tak nak bercakap. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, ini perangai. Kita ada mesyuarat, kita ada syura. Dalam mesyuarat, dalam syura, seorang pun tak bangkit, semua setuju. Habis saja mesyuarat, keluar teori A, keluar teori B, keluar teori C. Dalam teori A, teori B, teori C, dia seorang betul, semua orang salah. Ya, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga hadirin mukminin yang dirahmati Allah, sedikit lontaran yang tak seberapa daripada saya, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ada manfaat untuk kita semua. Dan saya tidak bercadang untuk memanjangkan lagi kalam saya pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahil muwaffiq wal mu'in wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kepada Fadil Ustaz. Kita buka 2 soalan je. Saya guna kuasa veto saya. Sekiranya terdapat apa-apa muskilan yang nak dikemukakan pada Fadil Ustaz, jadi saya minta rakan-rakan untuk kemukakan soalan, kita kumpul terus bagi pada Fadil Ustaz. Saya lupa nak mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Tuan Haji Rasadi Hassan, Ahli Dewan Negeri Dusun Tua. Alhamdulillah, syukur hadir pada malam ni. Juga pimpinan rakan-rakan kita daripada Don-Don Kejiranan, tak kira daripada pemuda dan senior untuk kampung Sebenyih mendatang ni tuan-tuan. Ada soalan? Sebelum beberapa soalan ditanya pun kepada tuan-tuan pula. Dah mesyuarat ke, dah usrah ke, cawangan ke, soalan akan ditanya. Ke bau kuih-kuih dan jamuan tu sudah mengganggu kekhusyukan tuan-tuan? Ada tak ada? Ke KP ada soalan nak tanya pun bagi pihak? Kalau tak ada, belum panas lagi, saya nak maklumkan sepatutnya program ni dijadualkan 29 bulan hari Rabu, dan jadual asalnya di Surau Taman Lavender Tok Sally. Jadi Tok Sally, saya isytiharkan giliran untuk Dusun Tua yang akan datang, maknanya 3 minggu akan datang, tidak berubah, melainkan akan kekal buat di Taman Lavender lah, kerana bermacam-macam fadilat dan kelebihan yang ada di Taman Lavender. Saya kuliah banyak kali sana tuan-tuan, habis je tak minta soalan, kita bagi soalan, dan setiap soalan ada ampau atau 4 surah Taman Lavender. Tok Sally ni ada? Kalau tak ada, saya bagi masalah je. 3, 2, 1 dah habis. Kalau tak ada apa-apa, saya merakamkan jutaan terima kasih bagi pihak Nganjuk bersama Dewan Pemuda Dusun Tua. Dan apa-apa sajalah, nak komen pun tak apa, nak bangkitkan sesuatu berkait rapat dengan Dewan Pemuda pun tak apa. Bagi peluang ni. Jual ni kau ni kita lebih pada nak communicate dengan ahli,
bersurat sekali. Kalau ada perkara nak utarakan kepada orang muda pun tak masalah. Soalan kepada ustaz pun tak masalah. Itu tujuan kita bagi. Tuan-tuan nak kemukakan soalan bertaraf parlimen tak apa. Pasal Naqib kita ni kebiasaannya adalah pemimpin-pemimpin tertinggi yang mendepani isu-isu nasional dan sebagainya. Jadi kebanyakan maklumat mungkin ada pada dia, dan saya fikir semua orang faham lah. Tapi kalau tu dia. Saya sebut Wahabi tadi. Wahabi ni dia termasuk tak dalam Sunnah wal Jamaah? Okay. Soalan yang simple. Orang banyak cakap tentang Wahabi, kenal tidak kan? Satu soalan, Wahabi adakah termasuk dalam Aswaja? Ada lagi? Datuk Muslimah ada? Okey, Haji. Salam. Dan ada reward yang paling perlu supaya mereka yang akan disambut perlu dihadiahkan Okey, so cukup ada 3. Panas tu. Sama tadi soalan tambahan. Kalau dia betul ada Sunnah wal Jamaah, kenapa metod dia terlampau ekstrim, keras? Atau macam nak kenal lah Wahabi tu. Ekstrim. Salah satu sifat ekstrim kan. Okey, 3 maknanya Wahabi. Imam Mahdi. Setiausaha muda. Saya nak pada ucapan seperti tadi yang pertama ialah ilmu. Jadi bagaimana pula kalau ada semua orang yang berilmu, dia menggunakan ilmu dia untuk melihat yang kedua sebagai pandangan nyata untuk tak salah. Okey. Kekhilafan pada Wahabi dan punca ekstrim tadi Ustaz. Ada ke? Tak ada? Cik, saya pula yang tahu. Okey, kalau tak ada, kita persilakan Fadil Ustaz untuk memberikan pencerahan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menyesal saya sebut bab Wahabi tadi. Kita sebut contoh saja tadi. Tapi alhamdulillah menarik minat sahabat-sahabat kita yang bertanya. Sebelum daripada saya menjawab berkaitan dengan persoalan berkenaan dengan gerakan yang disebut sebagai gerakan Wahabi ini, pertamanya saya nak mengupas ataupun nak mengulas ringkas apa yang disebutkan oleh Tuan Haji sebentar tadi tentang penyakit kita tak tepat masa. Ya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini kadang-kadang masalah yang kita tengok dalam di kalangan ahli-ahli kita ni, dia ada perangai double standard. Dia ada 2 standard yang berbeza. Kalau kita tengok daripada sudut track record dia masuk office, dia ni tak pernah fail daripada punch card in dia sebelum jam 8. Tapi dalam mesyuarat jamaah dia tak pernah fail daripada lewat. Maknanya lewat semua. Jadi hadirin mukminin, orang-orang macam ni dia bukan masalah untuk mengurus masa. Dia boleh urus masa, cuma dia ada masalah mentaliti ataupun mindset. Kerja jamaah ni kerja part time. Kerja jamaah ni kerja sukarela. Jadi bila kerja ni kerja sukarela ataupun kerja ni kerja part time, saya tak perlu buat macam mana saya berdisiplin ketika mana berada di office. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selagi mana di kalangan ikhwah kita, selagi mana di kalangan ahli kita ada persepsi yang seperti ini, tuan-tuan, kita tak akan maju ke depan. Dan kadang-kadang bukan kata kat orang lain, kata kat saya sendiri. Saya awal sebab apa? Sebab saya bagi pengisian. Cuba hari ni saya main dengan pengisiannya. Barangkali saya pun 10.30 hari malam ni. Tapi sebab saya kena bagi pengisian tu yang datang awal. Jadi maknanya perangai ni kita kena ubah, tuan-tuan. Dan saya setuju, tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah satu daripada caranya adalah dengan cara, ya, dia panggil carrot and stick. Stick and carrot. Stick ni makna rotan, maknanya dalam bentuk hukuman takdir pun perlu.
pada masa yang sama bagaimana kita nak bagi insentif pada orang yang tunjuk contoh yang baik dan sebagainya. Ini adalah perkara yang sememangnya wajar untuk diberikan pertimbangan oleh jamaah kita. Soalan yang kedua yang dibangkitkan oleh sahabat kita, bagaimana dengan seorang yang berilmu tetapi masalahnya beliau menggunakan hujah-hujah beliau untuk tidak membenarkan orang untuk berbeza dengan beliau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat mungkin ataupun sangat barangkali ia berlaku. Kebarangkalian ini untuk berlaku itu juga adalah tinggi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita melihat guru-guru kita menyebutkan tentang soal ilmu, mereka juga sebut tentang soal tazkiyatun nafs, tentang soal penyucian jiwa. Dan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita apabila kita bekerja sebagai jamaah ini mesti lebih tinggi daripada mana-mana individu. Kita tak boleh letak satu individu lebih daripada jamaah. Jamaah itu mesti lebih tinggi daripada mana-mana individu, walau sehebat mana pun individu-individu tersebut. Dan itu yang terbukti di dalam perjuangan PAS. PAS pernah kehilangan seorang presiden ataupun bekas presiden, bekas yang dipertua. PAS pernah kehilangan naib presiden. Tetapi tuan-tuan, sebab kita meletakkan jamaah Islam itu, kita meletakkan harakatul ummah itu lebih tinggi daripada mana-mana syakhsiyah, walau sehebat mana syakhsiyah itu sekalipun, menyebabkan sampai hari ini hadirin mukminin, PAS hanya semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin gagah di persada dakwah dan politik nasional, insya-Allah. Sebab itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, soalan ataupun pertanyaan yang dibangkitkan itu sangat kebarangkaliannya sangat tinggi untuk berlaku. Sebab itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, salah satu daripada tarbiyah kita, salah satu daripada penyimpangan dalam tarbiyah kita saudara-saudara, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Masyhur, adalah kita hanya tumpu kepada tarbiyah fikriyah, tarbiyah ilmiah, tetapi pada masa yang sama kita lupa kepada tarbiyah ruhiyah. Kerana tarbiyah ini hadirin mukminin, dia mesti datang dalam keadaan sepadu. Otak ada makanannya, akal kita ada makanannya, nafsu ada makanannya, roh ada makanannya, jasad ada makanannya. Semua ini perlu dikenyangkan dengan acuan ataupun dengan sibrah yang sesuai untuk kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Rabbani. Jadi kalau faham kita bahawa tarbiyah ini hanya semata-mata pengisian fikrah, tidak ada pengisian daripada sudut rohani, tidak ada amalan untuk mengukuhkan rohiyah kita hadirin mukminin, ini antara kesan ataupun ini antara isyarat yang menunjukkan bahawa ada yang tidak kena di dalam pelaksanaan program tarbiyah kita. Poinnya, saya nak sebutkan bahawa itu adalah perkara yang sangat mungkin berlaku. Berkaitan dengan Wahabi ini hadirin mukminin, Muzakarah Fatwa Kebangsaan telah berbincang, dan keputusan tersebut mengatakan bahawa Wahabi ini tetap tidak terkeluar daripada Islam. Tetapi saya sangat bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh sahabat kita sebentar tadi. Kita tak boleh bersetuju dengan pendekatan mereka. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat kadang-kadang orang yang label bab bid'ah ataupun membid'ahkan orang ini, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita sendiri rasa mereka sendiri samar-samar apa yang disebutkan sebagai bid'ah. Kalau kita lihat pada pandangan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, apabila satu perkara itu kita nak tuduh sebagai bid'ah, satu perkara itu mesti adalah perkara yang sabit dengan ibadat. Kalau bukan dalam ibadat, perkara dalam muamalah ammah, kita tak boleh kata bid'ah. Yang keduanya hadirin mukminin yang dirahmati Allah, mesti tidak ada nas yang menyokong ataupun yang menjadi hujah untuk melakukan sesuatu amalan tersebut. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, selagi mana ada pandangan hujah ataupun pandangan nas yang dikira jelas, walaupun kita tak bersetuju dengan hujah tersebut, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, tidak semudah itu untuk membid'ahkan orang. Sebab itu hadirin mukminin, sifat Ahlus Sunnah ini, kalau kita balik kepada jati diri Ahlus Sunnah ni tak mudah melakukan tiga perkara. Apa dia? Tafsir, tabdi' dan takfir.
Ahlu sunnah tak mudah untuk melakukan 3 perkara. Satu, mudah nak fasidkan orang. Ya. Kita dengan begitu mudah jatuh hukum orang ni fasik, orang ni tidak fasik, orang ni mukmin, orang ni fasik. Ahlu sunnah tak mudah untuk jatuhkan hukum fasik. Yang kedua, tak mudah nak tabdi' orang, tak mudah nak bid'ahkan orang. Dan ketiga, tidak mudah untuk takfirkan orang, tidak mudah untuk kafirkan orang, tidak mudah nak mengatakan bahawa orang ini jatuh pada kekufuran, sedangkan kita masih lagi samar-samar letak duduk isu yang kita bincang, yang kita pergi nak letak hukum bahawa dia telah menjadi kafir. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sekadar seringkah itu jawapan saya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Saya mohon maaf tadi tak sempat nak alu-alukan YB kita daripada Dusun Tua. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan mudah-mudahan dengan beliau juga mengimarahkan majlis ini, akan menyemarakkan lagi program-program seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Maka selesai agenda yang diperuntukkan untuk Fadil Ustaz. Jadi kita ada satu lagi agenda, iaitu ucapan yang akan disampaikan oleh Pak Haji Razali Hassan, ADN Sutur merangkap yang di-Pertua Kawasan Ulangan. Persilakan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Saudara Sofi merangkap isi majlis pada malam ini. Yang bahagia yang kita kasihi Ustaz Ramadan, iaitu Esko Dewan Pemuda PAS Pusat, Saudara Orhan bin Jusman, Ketua Pemuda PAS Kawasan, seluruh jawatan kuasanya, Ustaz Wahid, pimpinan-pimpinan kepada cawangan, muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini liqa' fikri yang telah dianjurkan oleh pemuda dan kita bersama dengan Dusun Tua telah berjaya untuk menyempurnakan program yang dimaklumkan sebulan sekali, dan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, banyak benda yang boleh kita kutip dan menjadikan satu panduan untuk kita mengukuhkan lagi ukhuwah bersama kita, dan seterusnya akan diterjemahkan dalam bentuk gerak kerja. Dan yang paling dekat ini yang kita nak terjemahkan bentuk gerak kerja, iaitu semua orang dah tahu. Jadi saya nak bercakap ni pun bercakap orang yang dah tahu, tapi takut-takut macam Ustaz kata tadi, ya, kita bercakap benda yang tak berapa betul, tak jelas. Dan sekarang ini banyak spekulasi yang kita nampak boleh menjejaskan kita, ya, utamanya dalam kekuatan kita dengan perkataan ayat-ayat ini. Untuk saya nak peringatkan jemaah, tak tahu tadi kita tak tengok berita perdana. Siapa tengok berita perdana tadi? Sempat tak? Saya pukul 6 tadi dah keluar jadah orang meninggal di Kampung Padang, dan tadi habis pukul 9 lebih di Masjid Batu 14. Dan tadi nak pergi mesyuarat di PRK atas arahan di PRN Negeri, tapi tak apa, bagi amanah pada Cikgu Rusli, pengarah di PRK, dia akan selesaikan perkara. Dan tadi saya tengok berita perdana tadi.
Jadi semua tahu ke yang isu semasa ni? Tahu? Okey, petang tadi ini kita bercakap secara dalaman, ya. Tapi dalam macam mana juga, mesti orang tadi keluar juga nanti benda tu. Speaker telah mengumumkan, dan saya sendiri banyak sangat orang yang telefon saya, ya. Maklumlah kita ni kadang-kadang saya sebagai adun dan saya juga sebagai OADP kawasan. Jadi yang terlibat, yang diperkatakan sekarang ni iaitu di kawasan Ulangan, Parlimen Ulangan. Ada pemberita telefon saya, macam mana WB, apa sudah jadi DUN 52 ini, N52 ni, macam mana WB? Saya kata, mana dia dapat berita ni? Kita dapat berita N52. Dia tahu N52 ni siapa saya kata? N52 ni pakatan ni apa ni? Teluk Datuk. Oh iya ke WB? Mana dia tak berapa ini lah, ya. Jadi itu Teluk Datuk. Dia cakap ni mana? Kajang N25, bukan N52. Jadi dia mula nak pusing kat situ. Jadi semua benda-benda yang kita kena jaga lah, ya. Dan saya nak confirm betul-betul tadi, telefon dengan speaker, dan speaker telah kata betul, terpaksa diumumkan. Dan kenapa macam tadi pengurusi kata ada banyak soalan yang nak diajukan kepada penceramah malam ni. Ramai yang senyap, 2-3 orang aja yang menanyakan soalan, yang mengajukan soalan. Tapi kalau saya cuba ajukan soalan ini, rasa semua nak cakap. Kenapa jadi macam ni? Pasal apa N25 ni nak letak jawatan begitu begini? Semua orang nanti akan bagi pandangan, bercakap, ya. Jadi untuk itu nak meredakan keadaan, jadi saya minta supaya kita dalam PAS, ya, Sungguh Pol ini kita bersama-sama dalam pakatan. Urusan ketua kampung pun tak habis lagi, nak perang balik. Ketua kampung tak habis lagi, Ustaz. Pemilihan ketua kampung tak habis lagi, nak perang lagi balik, ya. Arahan daripada negeri supaya kita menerima arahan dulu. Jangan kita buat spekulasi, jangan kita buat WhatsApp, jangan kita itu ini. Tunggu arahan negeri, berperingkat-peringkat arahan itu, ya. Dan kita maklumkan bahawa kerusi di Kajang dikosongkan oleh wakil rakyat kita Sisili dengan beberapa perkara, beberapa sebab. Dan sebab itu tak perlulah saya terangkan ya kenapa jadi begitu, ya. Dan kita apabila diarahkan saja untuk melaksanakan amanah ini, jadi kita akan turun untuk kita melaksanakan amanah ini, ya. Dan apa yang kita harapkan supaya perkara ini dapat dilaksanakan, dan insya-Allah kalau kita betul-betul yakin bahawa perjuangan kita ni tidak ada kepentingan apa-apa, tapi semata-mata kita ingin mendaulahkan Islam di negara kita ataupun negeri kita, walau apa sekalipun ikatan kita, apa sekalipun bersamaan kita, matlamat kita sebagai ahli PAS, itu agenda perjuangan kita. Ini harapan kita, insya-Allah. Dan kalau ini berlaku, pilihan raya ini mestilah nanti tangguh sekian-sekian lama ataupun tempoh 60 hari, ya. Jadi kita dalam pada itu kita akan melaksanakan apa arahan yang akan diberikan, ya. Jadi saya pun risau ni pasal apa, saya dengan ahli parlimen dah berapa lama dah, ya, dah selesaikan duit pergi ke umrah ni. Bertolak pada umrah 8 hari bulan, ya. Balik 21 hari bulan, ya. Minta-minta pilihan raya itu tak berlaku lah dalam tarikh yang itu, ya. Kalau berlaku tarikh yang itu, teruk juga tu, ya. Nak ambil duit balik tak boleh. Orang pergi haji pun boleh tangguh, kita takkan pergi umrah pun tak boleh tangguh, ya. Jadi minta supaya benda itu tak berlaku, ya, dalam tempoh itu. Dan sekali saya pesan, ya, kita dalam arakah ini, ya, dalam PAS ini, kita mengikut arahan dan kita walak kepada pimpinan, dan apa yang diarahkan, apa yang diminta supaya kita laksanakan, kita ikutlah, ya, arahan itu, ya. Jadi insya-Allah, dan saya rasa saya tak perlulah nak soal jawab perkara ini, ya, nak tanya ke apa ke. Jadi kita rasa cukup sampai dulu, dan insya-Allah
Ini pun daripada negeri tadi pun. Ya, jadi terima kasih ya. Ya. Maka insyaAllah akhirnya Liqaء Fikri malam ni cuma nak perbetul sikit apa yang YB cakap tadi. Kat Suntua ni Liqaء ataupun surah 2 minggu sekali. Dulu mula-mula hari Jumaat tu kita tukar Khamis, sekarang ni kita ajar hari Isnin tak? Isnin berdasarkan kepada arahan yang akan dikeluarkan oleh Ustaz Wahid lah di Dusun Tua. Dan untuk pemuda tiap-tiap minggu giliran mengikut DUN. Lepas ni DUN sebenarnya ke ataupun tengoklah arahan, dan disusuli dengan usrah khusus AJK pemuda yang juga dibuka kepada aktivis-aktivis pemuda lah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat program kita pada malam ni. Syukuran jazilan pada semua yang hadir di sokongan, terutama pada Fadil Ustaz Ramadan yang sudi bersama-sama berkongsikan pencerahan. Jadi untuk sini saja pada malam ni, sama-sama kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawazziq Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilil tawakkuli alayk wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'ana hajatana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah ala barakatillah walhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Sahabat-sahabat jemput